Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan diwajibkan ke atas umat Islam yang mukallaf dan merupakan tuntutan fardu ain. Ibadah puasa ini telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam. Puasa disyariatkan sejak tahun kedua hijrah lagi. Ibadah puasa yang telah difardukan ini telah diperintahkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan bulan Ramadan telah ditetapkan sebagai bulan khas untuk melaksanakannya. Oleh itu, seseorang Muslim hendaklah berusaha memahami aspek berkaitan fiqh bagi memastikan ibadah ini menjadi ibadah yang sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga fiqh memainkan peranan penting dalam seluruh permasalahan ibadah puasa. Contoh permasalahan fiqh dalam puasa adalah seperti pelaksanaan puasa, permasalahan pergantian puasa, permasalahan kifarah puasa dan permasalahan dalam perkara yang membatalkan puasa. Kesemua permasalahan puasa akan dibahaskan oleh para ilmuwan Islam. Agama Islam sangat menitik beratkan keadaan umatnya kerana menetapkan puasa yang wajib, sunat, makruh dan haram. Pengertian puasa dari sudut bahasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara. Dari segi istilah, menahan diri pada waktu siang daripada melakukan perkara-perkara tertentu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Mencegah diri dari melakukan perkara tuntutan syahwat perut seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan pada waktu yang tertentu. Dalil puasa ini ialah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jenis puasa yang pertama ialah puasa wajib, iaitu puasa bulan Ramadan. Ia merupakan jenis puasa paling umum kerana puasa wajib selama sebulan pada bulan Ramadan bagi setiap umat Islam yang sudah akil baligh. Perintah melaksanakan ibadah puasa yang disampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan berbeza dengan bulan-bulan lain. Suasananya yang tidak dapat digambar dan sangat istimewa. Suasana sahur maupun berbuka puasa, tarawih hingga sebelum takbir raya. Suasana ini adalah suasana yang sangat istimewa yang tidak dapat digambarkan di bulan-bulan lain. Contoh puasa wajib selain puasa di bulan Ramadan ialah puasa nazar. Puasa nazar ialah puasa yang dijanjikan oleh diri sendiri ketika meniatkan suatu hajat. Ketika hajat itu tercapai, maka hendaklah orang itu wajib melaksanakannya bagi yang berjanji untuk menunaikan puasanya. Yang kedua ialah puasa sunat. Ialah puasa yang tidak wajib ke atas umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, ia akan mendapat pahala. Manakala tidak melakukannya, maka ia tidak akan mendapat dosa. Terdapat beberapa contoh puasa sunat, antaranya puasa sunat Syawal selama 6 hari. Puasa ini boleh dilakukan selepas 1 Syawal dengan mengikut atau tidak mengikut turutan. Seterusnya, puasa Arafah. Puasa ini dianjurkan umat Islam yang tidak dapat menunaikan haji. Namun, bagi yang mengerjakan haji, tidak ada paksaan untuk melakukan puasa sunat Arafah, iaitu pada puasa 9 Zulhijjah. Seterusnya, puasa makruh. Puasa makruh bermaksud puasa yang tidak dibuat akan mendapat pahala, tetapi jika dibuat tidak akan mendapat dosa. Antara puasa sunat makruh ialah puasa pada hari Jumaat sahaja. Jika hendaklah melakukan puasa hari Jumaat, hendaklah ia digantikan dengan puasa hari Khamis atau Sabtu. Seterusnya, puasa hari Sabtu atau Ahad sahaja sebaiknya digantikan dengan kedua-duanya, kerana jika tidak digantikan, ia menyerupai dengan puasa orang Kristian. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, maksudnya sesungguhnya Sabtu dan Ahad adalah hari yang orang musyrikin, maka aku ingin berbeza dengan mereka. Puasa yang terakhir ialah puasa haram. Haram untuk berpuasa pada 1 Syawal dan puasa pada 10 Zulhijjah. Ini kerana pada 1 Syawal merupakan hari meraihkan kemenangan umat Islam di atas ibadah puasa yang dilakukan ketika bulan Ramadan, dan pada 10 Zulhijjah merupakan hari raya Aidil-Adha, merupakan hari raya kurban. Selain itu, hari Tashrik merupakan sebahagian dari Aidil-Adha, hari raya Aidil-Adha, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Puasa terus-menerus tanpa berbuka merupakan antara salah satu puasa yang diharamkan. Ini kerana ia memudaratkan tubuh badan kerana tidak dapat makan dan minum.
Bulan penuh barakah ini adalah merupakan anugerah dan nikmat yang agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW agar berkesempatan melakukan banyak amal ibadat dan mendekatkan diri kepadanya. Berikut adalah dalil dari Al-Quran yang mewajibkan puasa bagi umat Islam, iaitu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seterusnya, kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta syaitan-syaitan yang dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikannya, bererti ia benar-benar terhalang dan terjauhkan dari kebaikan. Seterusnya, rukun puasa. Rukun puasa mengandungi dua, iaitu yang pertama ialah niat. Sebelum mengerjakan puasa, sebagai umat Islam haruslah niat terlebih dahulu. Niat puasa biasanya diucapkan oleh mukallaf pada malam hari sebelum terbit fajar. Manakala puasa itu tidak sah apabila tidak berniat sebelum terbitnya waktu fajar. Itu sabda Nabi Muhammad SAW, Man lam yubayyitu as-siyam qabla tulu'ul fajri fala siyam lahu. Maksudnya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Namun, para ulama sepakat bahawa berniat sebelum terbitnya fajar hanya berlaku pada puasa fardu sahaja, iaitu seperti puasa Ramadan dan puasa qada Ramadan. Rukun kedua pula ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dalam hal ini, seseorang itu haruslah menjaga puasanya serta menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, antaranya ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, makan, minum, muntah, keluar mani dengan sengaja dan sebagainya. Batasan puasa dimulai dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Kemudian, syarat wajib puasa. Orang-orang yang berpuasa haruslah memenuhi syarat-syarat ini untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama ialah beragama Islam. Orang yang beragama Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa, manakala tidak wajib bagi orang yang kafir. Yang kedua pula ialah berakal dan waras. Disyaratkan berpuasa bagi orang yang sihat akalnya dan tidak gila. Artinya, ibadah puasa haruslah dilaksanakan oleh orang yang berakal, manakala tidak sah puasanya bagi orang yang gila atau tidak sihat akalnya. Yang ketiga pula ialah baligh. Baligh ialah diartikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan sudah dianggap dewasa, yang bertanggungjawab menjalankan tuntutan syariat Islam dan perintah agama serta menjauhi larangannya. Yang keempat pula ialah mampu dan tidak uzur, iaitu orang yang mampu dan tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa atau mengharuskannya berbuka. Oleh itu, tidak diwajibkan untuk berpuasa disebabkan oleh orang yang terlalu tua atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kerana puasa itu hanya dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya. Seterusnya, syarat sah puasa. Yang pertama ialah Islam, iaitu orang yang berpuasa hanya untuk orang yang memeluk agama Islam sahaja. Sedangkan mereka yang bukan beragama Islam tidak dibolehkan untuk berpuasa Ramadan. Tidak sah puasa bagi orang kafir atau orang yang murtad dari agama Islam. Yang kedua ialah suci daripada haid dan nifas. Tidak dibolehkan dan tidak sah puasa bagi wanita yang kedatangan haid dan nifas. Malah golongan ini diharamkan untuk berpuasa, namun mereka wajib menggantikan puasa mereka. Syarat sah yang ketiga pula ialah berakal. Sudah menjadi ijma' ulama' bahawa orang yang gila adalah orang yang tidak berakal. Malah tidak sah puasa bagi orang yang gila untuk mengerjakan puasa. Yang keempat pula ialah pada hari yang disahkan untuk berpuasa. Maksudnya, dalam waktu yang dibolehkan berpuasa, iaitu bukan tempoh yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian, golongan yang dibolehkan meninggalkan puasa. Yang pertama ialah dalam keadaan haid atau nifas. Perempuan dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka ini berbeza dengan golongan orang yang boleh meninggalkan puasa kerana mereka ini dilarang untuk berpuasa.
Jika memaksa, puasanya tidak sah, maka hukumnya adalah dianggap haram. Yang kedua pula ialah musafir, iaitu orang yang musafir pada bulan Ramadan dalam jarak perjalanan lebih 2 marhalah. Mereka diberi pilihan sama ada untuk berbuka ataupun berpuasa. Jika berpuasa itu menyukarkan bagi orang yang bermusafir, maka afdal baginya untuk berbuka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka dibolehlah ia berbuka dan wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Golongan yang ketiga pula ialah orang yang tua atau sakit. Orang tua atau lemah yang tidak mampu menjalankan puasa diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa kerana takut akan memudaratkan diri sendiri. Yang terakhir ialah wanita hamil atau menyusu. Apabila wanita mengandung atau ibu yang menyusu tidak mampu berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala meringankan untuk tidak berpuasa. Hal ini kerana wanita ini khawatir akan keadaan dan keselamatan diri serta bayinya. Lafaz niat puasa Ramadan, niat merupakan salah satu rukun dalam ibadat ini dan hukum berniat pada bulan Ramadan adalah wajib. Tanpa niat, seseorang itu tidak dianggap berpuasa walaupun dia menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan seperti makan dan minum. Waktu berniat bermula daripada terbenamnya matahari, iaitu masuk waktu sembahyang fardu maghrib hinggalah sebelum terbit fajar syadik. Oleh itu, bolehlah dilakukan berniat pada mana-mana bahagian daripada waktu tersebut, hatta ketika sedang menunaikan sembahyang fardu maghrib. Niat puasa Ramadan harian pada esok hari. Niat yang wajib dilakukan pada tiap-tiap malam. Lafaz niatnya ialah nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa pada esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Niat sebulan dalam mazhab Syafi'i. Niat ini dilakukan sekali sahaja pada malam pertama Ramadan. Lafaz niatnya adalah nawaitu sauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Amalan sunat ketika berpuasa. Sunnah Ramadan di antaranya ialah berniat dalam hati untuk berpuasa di malam hari, bersahur di akhir malam dan beribadah serta istighfar. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Banyakkan doa semasa berpuasa dan fahami artinya. Memperbanyakkan doa ketika hampir berbuka, menyegerakan berbuka selepas kepastian masuk waktu maghrib. Berbuka dengan beberapa biji rutab iaitu kurma basah atau tamar iaitu kurma kering. Sedekah harta bagi jodoh orang yang berbuka. Solat sunat tarawih secara berjemaah. Tahajud di malam hari sebelum sahur atau selepas sebelum fajar. Kesimpulannya, berpuasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam dan orang yang beriman diwajibkan mengerjakan tuntutan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan ini juga Al-Quran diturunkan. Puasa dapat mendidik seseorang hamba untuk mengawal hawa nafsunya dan berusaha memberikan ketaatan kepada tiap perintah Tuhan. Sedang ganjaran yang cukup besar pula menanti mereka yang berjaya melaksanakannya. Melalui puasa juga, seseorang akan belajar tentang erti sabar, bersyukur dengan nikmat dan mendidik semua insan bersama merasai bagaimana keperitan si fakir miskin, seterusnya bersama meringankan beban mereka melalui sumbangan zakat. Sekian, syukran jazilan ala istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.